Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke studio Pak Long. Baru-baru ni ada majlis pelancaran untuk model Yamaha S-Max V2. Pak Long tak ada orang jemput pun, tapi tak apa. Kita review ringkas di studio Pak Long sendiri. Mula tu nak bawa motor ni pi dekat luar, jadi macam susah pula lah saya nak bergerak kan, nak bawa 2 biji motor. Jadi saya nak review ringkas dengan tunjuk depan-depan. Jadi siapa yang tengok video ni, mungkin maklumat saya bagi tu taklah tepat sangat kan, cuma lebih kepada pengalaman lah. Sebab saya pakai model S-Max V1 ni daripada tahun 2019. Adalah sedikit sebanyak tu, banyak-banyak tu tak ada kan. Yang terperinci sangat tu tak ada, yang tu kena Google baca sendiri. Okey, di sebelah kanan ni untuk model Yamaha S-Max V2 lah yang baru dilancarkan baru-baru ni. Untuk sebelah kiri ni Yamaha S-Max V1. Jadi di sini saya nak tunjuk perbezaan antara model V1 dengan model V2. Dah ramai dah yang dapat motor untuk model V2 ni, dan untuk model V1 pun masih ada peminat dia lagi. Untuk kedua-dua harga ni pun masih kekal lah. Maksud kekal tu stabil, taklah menjunal sangat. Macam setengah orang tu dia akan cakap bila model baru keluar, model lama harga akan drop. Jadi buat setakat lah ni harga tak jatuh sangat. Untuk model S-Max V2 ni dia masih mengekalkan enjin yang lama lah. Single cam, single cylinder, dia ada 4 valve, exhaust. Daripada rupa bentuk dia agak berbeza lah. Ni daripada rupa bentuk hadapan lah. Daripada segi mudguard hadapan dengan rupa dia facelift, memang berbeza lah. Daripada segi lampu ni yang agak ketara. Untuk signal V1 dia ada di bahagian di bawah ni. Untuk signal V2 dia naik di bahagian telinga dia, kiri dan kanan. Untuk windshield pun dia ada bracket baru. Sama juga dengan model yang lama, boleh laras step 1 dengan step 2. Dari segi windshield dia lebih kurang aja lah dengan model V1 dengan V2 ni. Macam model ni dah tukar dah lah pada sport windshield. Macam V2 pun ada sport windshield. Banyak seller-seller dah bawa masuk. Saya sendiri pun ada dalam Shopee saya untuk sport windshield S-Max V2. Okey, saya nak buka, nak tunjuk lampu dia. Jadi ramai yang nak tengok dia punya lampu. Untuk lampu V1, okey, ni lampu dia. Yang ni untuk lampu V2. Untuk lampu V2 ni dia berbentuk X. Jadi mana X dia? Kita kena start enjin dia, baru kita boleh nampak dia punya X tu. Okey, enjin dah start. Bila enjin dah start, pasang lampu tinggi, baru dia berbentuk X lah. Boleh tengok tu lah, dia berbentuk X. Okey, ni pandangan daripada sudut belakang lah. Dia punya lampu sama lah, kiri kanan. Untuk model V2 pun sama, kiri kanan. Lepas tu ada yang bercakap model V2 lebih besar di bahagian belakang. Kalau kita tengok pun memang dekat sini lah dia nampak macam montok sikit, gemuk. Lepas tu dia punya ekor belakang ni dia upgrade sikit, lebih kukuh lah daripada model V1. V1 ni dia macam goyang sikit. Untuk model V2 lebih tegak. Kita buka lampu tengok. Okey, ni lampu dia lah. Belakang pun kalau untuk model V2 ni dia nampak add bila brake. Boleh nampak lah dia punya perbezaan. Saya tak ukur daripada segi pakai tip ke apa kan, tapi di bahagian belakang ni V2 dia nampak lah lebih gemuk lah. Untuk V1 dia kecil
tajam, tapi di bahagian sisi V1 dia lebih montok di sini. Macam V2 dia mengecil sikit. Untuk cushion lebih kurang sajalah. Tapi ada yang cakap model V2 dia punya cushion lebih rendah. Yang sebenarnya dia punya cushion bukan lebih rendah. Yang sebenarnya design ataupun potongan cushion untuk model V2 dia mengecil. Dekat sini dia mengecut sikit. Bila mengecut, kita punya kangkang dia tu okey, kita punya kangkang ni tak macam V1. Kalau V1 dia macam sini dia gemuk sikit. Bila kita letak paha tu macam kangkang kita tu luas sikit. Bila luas tu jadi macam kaki kita pendek sikit lah. Untuk model V2 dia design dia mengecut sikit di sini, jadi kaki lebih capai dekat tanah lah kan. Nak tongkat kaki tu rasa lebih yakin lah. Tapi kalau rasa tak apa yakin, motor tinggi, ada cara untuk kita rendahkan dia. Boleh tukar absorber 330, depan boleh tukar lower kit, turun 1 inci, 1.2, 2 inci, yang tu pun boleh. Jadi kita buka di bahagian dalam dia. Okey, untuk bahagian luggage ataupun dia punya boot lah, dia punya bonnet, dia punya tempat isi helmet ni, helmet boleh masuk 2 biji, full face 2 biji lepas. Ada yang cakap dia punya design dia mengecut di bahagian ni. Memang dia bahagian tengah ni dia mengecut, tak sama macam model V1, tapi helmet boleh isi 2. Kemudian satu lagi perbezaan dia, untuk model V1 dia ada getah. Dia ada getah di bahagian atas boot ni. Untuk model V2 dia letak di cushion. Ni dia punya getah dia ni macam basuh hujan ke apa, jadi air tak masuk ke bahagian luggage. Yang ni nampak lebih besar, lebih gemuk lah. Untuk helmet sama jugalah, 2 biji helmet. Kemudian barang lah kot kan, lebih sikit. Daripada segi liter tu saya pun tak berapa pasti berapa liter. Kemudian yang saya cakap tadi, ni getah untuk V1 dia letak di sini. Untuk model V2 getah dia letak di bahagian cushion, bahagian seat. Okey, tadi saya ada cakap untuk model V1 dia lebih gemuk. Di bahagian ni lah, dia macam dia gemuk sikit, dia tak runcing macam model V2. Jadi model V2 dia rasa macam rendah sikit lah, kangkang kita tu tak buka luas. Okey, ni di bahagian sisi. Yang sebenarnya pihak Yamaha masih mengekalkan dia punya bahagian bawah, enjin, body, dia punya roda, kaliper depan belakang, cakra ataupun disk masih sama seperti model V1. Cuma di bahagian body ataupun cover set sahaja yang ditukarkan. Sama juga macam model NVX, V1, V2 lebih kepada facelift. Rupa bentuk ataupun cover berbeza. Untuk enjin bahagian bawah sama. Kalau kita tengok di bahagian kotak angin, dia punya gear masih mengekalkan gear yang lama lah, CVT. Kotak angin pun rupa bentuk yang sama, absorber pun yang sama. Cuma untuk model V2 ni saya dah tukarkan kepada Pro Fender untuk saiz 350, saiz standard. Okey, satu lagi di bahagian ekor belakang ni lah. Kalau untuk model V1 dia ada kaki plate. Untuk model V2 dia terus pasang di ekor dia. Dia punya reflektor lampu ada di ekor. Kalau untuk model V1 dia ada di bracket plate tu. Untuk bahagian exhaust pun masih menggunakan exhaust yang sama, cuma diubah suai sedikit. Ni, yang ni diubah suai. Ni dia punya auto sensor lah. Kalau untuk model V1 dia punya auto sensor ada di head. Untuk model V2 dia letak di exhaust. Ni manifold exhaust. Dia punya auto sensor ada dekat sini. Yang tu sedikit perubahan lah
Untuk tempat pijak di bahagian bawah ni, sampan bawah ni, untuk model V1 dengan V2 masih mengekalkan versi yang sama. Untuk di bahagian bawah tempat pijak ni, kalau kata model V1 punya aksesori boleh masuk untuk model V2. Ini di bahagian roda hadapan lah. Dia punya disc cakra masih mengekalkan yang V1, kaliper sama, dia punya corak rim pun sama macam model V1. Yang tu lah sedikit sebanyak yang saya boleh tunjuk lah, sebab dah ramai dah yang tengok sendiri depan-depan mata apa semua kan. Cuma kebetulan motor ni ada di studio saya ni, jadi saya review secara ringkas yang boleh tunjuk di depan kaca mata kamera. Okeylah, terima kasih kepada yang menonton video ni. Video yang tak seberapa sangat, cuma saya lebih pada tunjuk gambar lah kan. Nak review secara detail tu saya pun tak study betul-betul pun. Cuma saya lebih pada pengalaman sebab saya pakai motor ni daripada 2019. Okey, satu lagi. Motor ni kalau emergency lah, dia punya bateri piak lah kata kan, bateri dia kong. Jadi dia ada satu kunci spare. Tapak kunci spare dia masih mengekalkan tapak yang lama lah. Dia punya tapak untuk kunci spare lah. Contoh kalau kata bateri kong, kita nak buka seat, ada barang penting ataupun beg lah di bawah seat, kita boleh gunakan tempat ni. Cuma masukkan kunci lah. Kunci ni masukkan, pusing saja. Okey, kita boleh buka seat. Alang-alang kita review, kita tunjuk sampai ke rangka. Yang ni rangka body S-Max V2, yang sebelah sini body rangka S-Max V1. Daripada segi rangka dia lebih kurang sama sahaja. Dia punya lampu dia, okey, bateri masih ada di bahagian depan dada. Dia punya signal tadi atas. Okey, partition dia sama. Satu lagi yang saya lupa tunjuk tadi. Alang-alang dah nak tunjuk, terlupa pula tadi. Okey, ni dia. Di bahagian panel meter untuk V2 ni sangat-sangat berbeza lah daripada V1. Tu dia. Dia punya panel meter dia sangat-sangat berbeza. Okey, dekat sini dia punya button dia. Ni bila naik macam tu, kita tekan accept sajalah, tekan accept. Alright, bila tekan accept, okey, bila kita buka dia punya switch knob dia, okey, dia akan naik macam tu lah lebih kurang. Kita kena tekan tombol di sini accept. Sangat-sangat padu lah. Jadi dia punya design lebih kurang NMAX V2. Kalau kata naik NMAX, dia punya daripada atas motor tu lebih kurang sahaja. Tu dia. Dia punya panel meter, dia ada music, boleh auto trip, meter display ni kita tekan je, nak pilih kan echo, dia akan tunjuk lah average apa semua. Kemudian boleh connect dengan navigation. Navigation ni dia free kot. Yang saya faham dia free dengan Garmin punya sistem. Dia kena register di telefon kita, letak email apa semua, boleh search. Okey, notification ni mungkin kita connect dengan phone, dia akan naik lah apa ada orang call apa semua. Ni pun samalah, cuaca ni kena connect dengan phone, setting dan music. Ni dia punya minyak dia dan isyarat membelok signal. Okey, tu dia, memang kemas lah. Dia punya meter untuk V2 ni sangat-sangat kemas, sangat-sangat padu. Kerangka body S-Max V1, dia punya kerangka body sama sahajalah. Yang membezakannya dia punya inner belakang, okey, inner belakang, inner depan, membezakan antara dua-dua motor ni. Kalau kata nak convert, boleh,
tak ada masalah. Memang boleh convert sebab dia punya tapak skru apa semua, cara saya tengok fizikal mata kasar saya lah, macam sama sahaja tempat skru dia. Okey, kat sini nanti ada untuk inner belakang. Yang ni pun sama, dia duduk tempat yang sama, inner yang belakang. Kiranya sama sahaja. Ni di bahagian enjin dalam. Okey, dia punya airbox dia, bahagian enjin dalam, dia punya throttle body, enjin. Ni body belakang sekali dengan lampu. Yang ni lampu V2. Kemudian yang ni V1. Kotor sikit lah. Dia punya throttle body, airbox apa semua sama. Cuma yang lebih di bahagian belakang ni, untuk V1 lebih sikit sebab dia punya body dia. Body dia, lampu dia ke belakang sedikit. Untuk model V2 dia pendek sikit lah, dia punya sampai sini. Kalau lebih pun sikit je lah, dalam 1 cm ataupun 0.5 cm yang tu je lah. Alang-alang dah buka, tu dia kita review sampai ke rangka. Sebab ramai yang duk tanya ni, nak convert boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma model tu agak keras lah, lampu depan belakang sekali dengan inner apa semua kena tukar. Tu dia, alang-alang review sampai ke rangka pun saya review. Okey lah. Projek dua motor ni untuk menukar warna lah. Jadi saya dah buka cover apa semua. Terima kasih lah kepada yang menonton video saya. Terima kasih yang share, yang subscribe. Sedikit sebanyak saya kongsi pengalaman. Yang lebih tu pengalaman. Kalau dia punya spek ataupun yang detail, saya pun tak berapa pandai tu, kena rujuk kat buku balik. Saya lebih pada kongsi pengalaman apa yang saya buka dan saya tunjuk depan-depan saja. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Pak Long. Tahan kelemboy. Sempoi.